Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hari Jumaat yang mulia. Apa khabar semua? Jemput masuk ke kuliah Riyadhus Salihin. Silakan mengambil tempat masing-masing. Pastikan penuhkan di tempat hadapan dahulu. Sila berkenalan dengan sahabat-sahabat di sebelah anda, kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Masya Allah. Anda boleh kenalkan diri anda. Mulakan persahabatan. Kadang kita nak tunggu orang yang mulakan persahabatan, kita lah mulakan dulu. Kan, kenalkan diri. Assalamualaikum. Saya sekian, saya daripada sekian. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan itu adalah yang mungkin ada yang terlekat. Maksud terlekat tu adalah boleh bersahabat. Sama-sama PM yang baik-baik lah ya. Okey, sila masuk. Selamat datang kepada semua ke kuliah Tadabbur Asmaul Husna. Bila hari Jumaat, saya akan pakai tuduhan hitam sebagai membezakan. Hari Jumaat saja tuduhan hitam membezakan kuliah Riyadhus Salihin dengan kuliah Tadabbur Asmaul Husna. Jadi pada setiap hari Jumaat kita akan Tadabbur Asmaul Husna. Pada Jumaat yang lepas, kita dah mulakan dengan mukaddimah Asmaul Husna. Alhamdulillah, kita juga dah berkongsi satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ia adalah doa yang sahih daripada Nabi. Alhamdulillah, doa yang sebelum ini mungkin kita tak pernah jumpa. Subhanallah. Dan kita dapat subhanallah doa tersebut. Encik minta tolong jap, dia nak kena ni. Sebenarnya saya nak buka ni kan. Bila nak buka tu dah boleh dah. Masya Allah, Alhamdulillah. Okey, tapi minta dia orang bagi semula yang muqaddimah tu. Kena bagi saya semula yang muqaddimah. Ada? Tak. Mohon kepada unit yang berkaitan, bahagian yang berkaitan, untuk berikan saya mukaddimah yang pernah disediakan sebelum ni. Okey, apa khabar semua? Anda hadir daripada mana? Boleh kenalkan diri pada sahabat-sahabat. Jemput masuk, ambil tempat duduk masing-masing. Ambil tempat berdiri masing-masing. Ambil tempat bawa kereta masing-masing. Muat, besar. Majlis kita ni, tempat majlis ilmu kita ni luas seluas-luasnya. Tidak ada sepadan keluasannya. Jadi sebab tu ada orang sedang bawa kereta pun boleh masuk. Orang yang sedang pilih baju pun boleh masuk. Orang yang sedang kelang kabut, nak pakai kasut pun boleh masuk. Masya Allah. Macam-macam hadiah yang diberikan melalui TikTok. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih, kami sangat menghargainya. Saya dari Kelantan tapi asal Johor. Subhanallah. Mungkin ada yang boleh tulis, Assalamualaikum, saya Siti. Saya berumur sekian. Doakan supaya saya bertemu dengan jodoh yang saleh. Tiba-tiba ada yang sedang mencari. Masya Allah, mana tahu di majlis ilmu saling bertemu. Boleh, tak ada masalah. Okey, Masya Allah. Cuma jangan berkenalan je. Awak dah berpunya belum tu, jangan begitulah. Masya Allah. Kelantan hadir, saya setapak asal Kelantan. Orang Kelantan dia gimana pun, dia tak boleh hilang lah kecek Kelantan dia tu. Mesti pekat, mesti bunyi. Walaupun tak pekat sangat tapi tetaplah berbunyi. Bau Kelantan tu kuat. Ganu pun sama tau. Ada orang dia cam je saya. Dia cam je. Ustazah ni orang belah Pantai Timur je. Saya orang Terengganu. Tapi suami saya lagilah boleh dengar. Saya Hayati. Okey, subhanallah, alhamdulillah. Teruskan menuliskan komen. Masya Allah.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Okey, kita sama-sama zikir. Zikir memuji Allah dulu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Sama-sama muslimin muslimat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Alhamdulillah, seterusnya kita sama-sama membacakan Al-Fatihah 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi. Boleh ya sahabat-sahabat semua? Okey, kita mula. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bacakan 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا
وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami min ladunka rahmah, daripada sisimu rahmatmu ya Allah. Wahayyi lana, ya Allah sempurnakanlah bagi kami ya Allah, min amrina rasyada, bagi urusan kami, semua urusan kami, petunjukmu yang jelas. Amin ya rabbal alamin. Itu ayat yang ke-10 daripada surah Al-Kahfi, merupakan doa Ashabul Kahfi. Ia adalah satu doa siapa yang beramal dengannya pada setiap awal pagi ataupun sekerap yang mungkin, terutamanya dalam kita hendak melakukan keputusan ataupun kita hendak melakukan tindakan, kita mulalah dengan doa tersebut. Sebab kita mohon kepada Allah, wahayyi lana, sempurnakanlah bagi kami, min amrina, dalam setiap urusan kami, rasyada, petunjukmu yang jelas. Allahu Akbar. Dan daripada awal lagi doa tu kita dah minta apa? Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Atina, kurniakanlah kepada kami ya Allah rahmah. Rahmatmu ya Allah. Rahmat. Kita tahu kita tidak boleh masuk syurga Allah tanpa rahmat Allah. Namun untuk mendapat rahmat Allah perlu melalui amal soleh. Jadi terjawablah persoalan. Kalau orang bertanya, kata kita kena masuk, kita hanya boleh masuk syurga dengan rahmat Allah. Itu berdasarkan hadis Nabi tu. Kita dah bacakan dah dalam kitab Riyadhus Salihin. Saya minta tim cari balik hadis tersebut, yang mana berkaitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kita tidak boleh, yang mafhum yang nak disampaikan dalam hadis itu, kita tidak akan dapat masuk syurga Allah melainkan dengan rahmat Allah. Lalu sahabat bertanya, adakah kamu pun sama ya Rasulullah? Maksudnya bukan amal soleh, bukan kerana amal soleh yang boleh membawa kita ke syurga. Kerana apa muslimi-muslimat? Subhanallah, amal soleh kita itu belum tentu diterima oleh Allah. Belum tentu sahih. Subhanallah. Belum tentu kita buat dalam keadaan ikhlas. Kadang masa buat ikhlas, tapi Allah uji dengan satu keadaan yang mana keikhlasan kita itu gugur. Ataupun subhanallah, muslimin-muslimat, kita ikhlas bersedekah. Kita cuba bersedekah secara terangan ke sembunyi ke, kita ikhlas bersedekah. Bawakan juga hari ini kita nak kupas juga sikit pasal sedekah sembunyi zahir dinampakkan tu. Kita akan kupas untuk baca hadis pada Isnin minggu depan. Muslimin muslimat, masya-Allah, ikhlas tu subhanallah, kadang-kadang awal ikhlas, tengah tak ikhlas. Kadang awal tengah ikhlas, tapi hujung tu Allah uji dengan something happen, lalu membuatkan kita hilang ataupun gugur keikhlasan. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Lalu orang bertanya, ada hadis yang berkaitan tu, bagaimana Nabi SAW bersabda yang berkaitan dengan sesungguhnya kamu masuk syurga, itu mafhum daripada hadis itu bukanlah kerana amal soleh tu, tetapi melainkan dengan rahmat Allah. Kemudian bila Nabi SAW ditanya, adakah kamu juga macam tu? Lalu subhanallah, Nabi menjelaskan, cuma saya tak ingat penjelasan Nabi bagaimana tentang persoalan. Okey, bagi orang yang suka pusing, dia kata, buat apa kita solat? Buat apa kita puasa? Buat apa sedekah? Buat apa tutup aurat? Kalau bukan kerana semua ketaatan dan ibadah ini untuk kita masuk syurga. Kalau masuk syurga kerana rahmat Allah je, mohon doa je lah Allah bagi rahmat. Tak perlulah susah payah nak beramal itu, beramal ini. Subhanallah. Nabi pernah ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri yang tercinta.
ketika Nabi menunaikan solat dalam tempoh yang sangat lama. Sangat lama Nabi ini di luar kemampuan kita muslimin-muslimat. Itu diceritakan dalam hadis sahih yang lain yang kita dah baca dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bagaimana sifat solat Nabi bila Nabi solat bersendirian. Ini solat sunat lah, bukan solat wajib ya, solat bersendirian. Subhanallah, Nabi pernah solat. Kemudian ada seorang sahabat, dia cuba solat juga, ikut Nabi di belakang. Nabi baca Al-Fatihah, kemudian Nabi membaca surah Al-Baqarah. Dalam hatinya terlintas kemungkinan pada ayat ke-100 Nabi akan berhenti rukuk. Tidak, Nabi meneruskan bacaan surah Al-Baqarah sampai habis. Muslimin-muslimat, Al-Baqarah hampir 3 juzuk. Kemudian dalam hati sahabat yang mengikuti Nabi di belakang ni, sahabat ni terlintas cakap apa? Ini hadis yang sahih muslimin-muslimat. Boleh jadi Rasul akan berhenti pada surah Al-Baqarah dan Nabi akan rukuk. Tidak, Nabi menyambung surah Ali Imran dan dia terlintas perkara yang sama. Sehingga kan dia cerita, masa dia cerita kepada sahabat-sahabat yang lain, aku hampir melakukan satu perkara yang buruk. Lalu sahabat bertanya, apa yang kamu nak lakukan tu? Apa yang kamu nak lakukan tu? Perkara yang buruk itu. Kejap ya. Ustaz tolong ya, kau tak saya yang kena tulis. Saya nak hadis tu. Dia orang bagi hadis saya. Tak berkait. Sebenarnya nak hadis berkaitan dengan rahmat Allah tu. Sebenarnya dia orang hadir, dia orang dengar tak? Jadi kalau saya yang lepas tu saya yang tulis, saya yang tulis jadi macam tak comel. Maksudnya dia orang tak peka, Ustaz tolong lepas tu bagi tahu dia orang. Muslimin muslimat, sebab saya takut saya tersilap. Saya ingat mafhum hadis tu berkenaan dengan rahmat tu. Dan Nabi menjelaskan pada sahabat-sahabat bertanya lagi, adakah kamu juga ya Rasulullah tak boleh masuk syurga dengan amal soleh? Muslimin muslimat mata Allah sekalian, saya nak jawab terus persoalan tu. Yang orang kata kalau gitu tak perlulah salat, tak perlulah ibadah, tak perlulah sekian-sekian. Kan? Sebab buat ibadah pun bukan melalui ibadah ni kita masuk syurga Allah. Sebab apa? Dalam hadis yang sahih tu Nabi jelaskan, masuk syurga Allah itu dengan rahmat. Bukan dengan ibadah yang kita lakukan, bukan amal soleh yang kita lakukan. Namun, ini poin penting muslimin muslimat. Kena bagi perhatian. Namun, untuk mendapat rahmat Allah, mesti melalui amal soleh. Itu poin dia. Apa pula beza Ustazah? Direct je lah melalui amal soleh boleh masuk syurga Allah. Kenapa nak pula melalui ni? Okey, saya ulang lagi sekali. Ayat penuhnya ialah kita tidak akan mampu untuk masuk ke syurga Allah dengan amal soleh kita. Dan untuk masuk ke syurga Allah adalah dengan rahmat Allah. Namun untuk mendapat rahmat Allah mesti melalui amal soleh. Apa maksud amal soleh? Apa maksud amal soleh? Amal soleh itu ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, kita dah baca sebelum ini. Amal soleh itu adalah apa sahaja perbuatan kita taat perintah Allah, tinggal larangan Allah dan mentaati segala apa yang digariskan di dalam Al-Quran dan buat apa sahaja kebaikan yang mendatangkan pahala, yang wajib ataupun yang sunat, maka semuanya itu adalah amal soleh. Saya ulang lagi sekali ayat penuh ya. Kita tidak akan mampu untuk masuk ke syurga Allah dengan amal soleh kita. Namun, minta maaf, bukan namun lagi. Saya ulang lagi sekali. Kita tidak akan mampu untuk masuk ke syurga Allah dengan amal soleh kebaikan kita. Kita hanya boleh masuk syurga Allah dengan rahmatnya. Namun, untuk mendapat rahmat Allah, mesti melalui amal soleh. Kita buat kebaikan apa pun jangan diremehkan. Walaupun sekadar bermanis muka. Itu dalam hadis Nabi. Nabi sebut, jangan kamu merahmati. Jangan kamu, okey hadisnya ada, hadis yang penuh ni. Sahabat bertanya ni, adakah kamu jua ya Rasulullah? Ni separuh ni, kamu bagi ni.
Okey, hadis Nabi SAW dari Jabir radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, amal soleh kamu tidaklah memasukkan kamu ke dalam syurga dan tidak pula menjauhkan daripada api neraka. Tidak pula aku, kecuali dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Okey, saya ulang lagi sekali. Ini adalah hadis sahih riwayat Muslim, hadis 2807. Subhanallah. Mana tim ni? Tim sebenarnya hadir tak? Ustazah pelik dah ni. Ustaz Tengku yang cari ni. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sekali lagi saya bacakan. Ini adalah hadis sahih riwayat Muslim. Nabi SAW bersabda, amal soleh kamu tidaklah memasukkan kamu ke dalam syurga dan tidak pula menjauhkan daripada api neraka. Tidak juga aku, kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Okey. Maksudnya jelas di dalam hadis ini Nabi menyebutkan tentang amal soleh kamu tidaklah memasukkan kita ke dalam syurga dan tidak pula menjauhkan daripada api neraka. Tidak pula aku pun sama, kecuali dengan rahmat Allah. Namun kena ingat, rahmat Allah kita perolehi daripada amal soleh yang kita lakukan. Pernah dengar kisah riwayat yang sahih, seorang wanita kan, seorang pelacur, maksudnya bergeluman dengan dosa maksiat yang berat. Lalu dia melakukan satu amal soleh, amal kebaikan, memberi minum kepada anjing. Lalu Allah mengampuni dia. Lalu Allah memberikan rahmatnya. Lalu wanita ini menjadi wanita yang taat dan wanita yang soleh. Begitulah muslimin muslimat. Bukannya tak perlu taat, tak perlu berubah, tak perlu hijrah. Wanita ini juga hijrah. Muslimin muslimat. Tapi hidayah ini dapat hasil daripada amal soleh dia memberi minum kepada binatang. Sebab itu, kita buat baik kepada binatang ini, pahalanya sangat besar. Ujian juga sangat besar, muslimin muslimat. Sabar, kan? Sabar, buat sehabis baik supaya tak ganggu jiran. Buat sehabis baik supaya kita tidak menzalimi sesiapa orang keliling kita. Tidak menzalimi binatang itu sendiri. Jadi, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Okey, kita baca lagi sekali. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu lagi. Tidak seorang pun di antara kalian yang diselamatkan oleh amal perbuatannya. Mereka bertanya, engkau pun tidak wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, aku juga tidak. Hanya saja Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Sekali lagi muslimin muslimat, ini hadis yang lain tetapi membawa maksud yang hampir sama. Nabi bersabda yang bermaksud, tidak seorang pun di antara kalian yang akan diselamatkan oleh amal perbuatanmu. Tak ada pun di antara kalian yang boleh selamat dengan amal perbuatanmu. Selamat daripada api neraka ni. Mereka bertanya, engkau pun tidak wahai Rasulullah? Adakah engkau pun tidak ya Rasulullah? Maksud adakah ya Rasulullah engkau pun tidak akan diselamatkan daripada api neraka kerana amalmu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, aku juga tidak. Hanya saja Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jadi jelas, amal soleh kita bukan boleh menyelamatkan kita pada api neraka dan bukan boleh membuatkan kita masuk ke syurga. Namun hanya semata-mata rahmat Allah. Dan rahmat Allah pula laluannya ataupun cara nak dapat rahmat Allah mesti melalui amal soleh. Sebab itu kita beramal dengan zikir sekian, amalan untuk dapat syurga Allah, amalan untuk selamat dari api neraka Allah. Dalam hati kita dengan harapan melalui doa-doa ini, melalui zikir-zikir ini, melalui ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita meninggalkan larangan Allah, maka dengan itu Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. Dan kalau kita lihat hikmah, kita akan selamat hati kita ini daripada berlebihan yakin. Orang kata overconfident. Contoh kan, kita baca satu hadis Nabi yang sahih berkenaan dengan Sayyidul Istighfar. Kita kata subhanallah, Sayyidul Istighfar tu, hadis Nabi SAW bersabda, sesungguhnya barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar pada waktu pagi, lalu dia mati sebelum waktu petang ataupun sebelum maghrib, maka dicatat baginya bakal penghuni syurga. Dan jika dia membaca pada waktu petang, lepas asar dia baca, lupa lepas asar, baca lepas maghrib pun tak ada masalah.
Lepas maghrib pun lupa. Dekat nak tidur baru teringat. Tak baca lagi ni, saya duduk istighfar. Jangan kita tangguh pula. Kita kata baca pagi esok. Yelah, lang-lang ni dah nak tidur dah ni. Pagi esok lah start balik. Masa kita teringat tu, terus baca. Subhanallah. Lalu kita baca saya duduk istighfar. Nabi bersabda. Lalu ia mati pada malam tersebut. Sebelum waktu subuh. Dia meninggal dunia. Dia mati. Maka dicatat baginya bakal penghuni syurga. Kalau kita pegang secara bulat-bulat hadis ni, kita kata, mudah je nak catat ahli syurga. Baca je saya duduk istighfar. Waktu yang sama, dia buat maksiat. Waktu yang sama, dia tak nak hijrah tutup aurat. Dan waktu yang sama, dia buat cari rezeki yang tak berkat. Muslimin-muslimat. Ini tipu daya. Kerana apa? Tidak ada jaminan pun doa kita itu dan zikir kita baca itu confirm kita dapat. Confirm Allah terima. Sebab itu Nabi ikat. Nabi sebut, tidak seorang pun di antara kalian diselamatkan oleh amal perbuatannya. Mereka bertanya, engkau pun tidak ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, aku juga tidak. Hanya saja Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Hadis yang clear lagi yang kita baca, amal soleh kamu tidaklah memasukkan kamu ke dalam syurga. Dan tidak pula menjauhkan daripada api neraka. Tidak pula aku. Aku pun sama Nabi kata. Kecuali dengan rahmat Allah. Jadi subhanallah muslimin muslimat, rahmat Allah itu untuk apa? Rahmat Allah itu boleh datang dengan cara apa? Dengan amal soleh. Jadi bila kita buat amal soleh apa pun yang kita belajar hari itu, buat solat 12 rakaat tu dapat dibina rumah di syurga. Kemudian bila kita solat 8 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur, kita akan dapat apa? Kita akan dapat dijamin tidak dibakar oleh api neraka. Itu juga keduanya hadis yang sahih. Tetapi tetap kita tak boleh confirm. Kita tak boleh overconfident. Dah buat confirm syurga. Dah buat confirm selamat neraka. Tidak. Kena selit, ya Allah. Moga amalan ini membawa rahmat-Mu, ya Allah. Engkau sudi memberikan rahmat-Mu, ya Allah. Di akhirat kelak selamat kita daripada neraka. Mudah-mudahan Allah menemukan kita dengan rumah yang telah kita bina di syurga. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita terus menyambung bacaan. Nanti saya cerita balik pasal kisah Nabi Muhammad SAW. Okey, bacaan kita surah Al-Kahfi 10 ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا وعرضنا جهنم للكافرين عرضا tertinggal وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي
يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Okey, seterusnya kita akan bacakan Asmaul Husna. Okey, sama-sama semua. Asmaul Husna, kelebihannya kita dapat selamat daripada fitnatul Dajjal dan insya-Allah kepada semua fitnah-fitnah akhir zaman. Kemudian Nabi SAW bersabda, hujungnya Nabi sebut, man ahsaha dakhala jannah, siapa yang membaca, menghafal, beramal dengannya akan masuk syurga. Okey, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahar al-wahhabur razzaqul fatahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izzul muzillus sami al-basirul hakamul adl al-latiful khabir al-halimul azim al-ghafurul syakur al-aliyul kabirul hafizul muqit al-hasibul jalil al-karimul raqibul mujibul wasi' hakimul wadudul majidul ba'isyus syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsil mubdi'ul mu'id al-muhyil mumitul hayyul qayyum al-wajid al-wajid al-majid al-wajid al-wahidul ahadus samadul qadirul muqtadirul muqaddimul akhirul awwalul akhir al-zahirul batinul walil ta'alil baru tawabul muntaqimul afur rauful malikul mulki zul jalali wal ikram al-muqsitul kat mana bang? Sorry al-muqsitul jami'ul ghaniyul muniyul mani'ud dar an-nafi'un nurul hadi badi'ul baqi al-warisur rasyidus saburul ladzi laysa kamislihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Allahumma salli afdala salati ala as'adil makhluqati ka sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada lumatika wa midada kalimaka kullama kiruna wa ghafala an zikri.
Okey, minta maaf ya. Ada urgent tadi. Fikiran terus terganggu. Minta maaf. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Lebih kurang 5, 6, 7, 8, 8.3K yang sedang di hadapan saya ni, muslimin muslimat pada hari Jumaat yang barakah ini. Subhanallah, saya mendoakan semoga kalian semua dalam keadaan rahmat Allah, dalam rahmat Allah. Kita sangat memerlukan rahmat Allah. Bila Nabi ditanya kepada Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah kamu solat begitu dahsyat sehingga bengkak kaki Nabi? Saya sebutkan tadi hadis Nabi tu, yang mana seorang sahabat ni dia duduk belakang Nabi. Lalu Nabi solat, Nabi baca Al-Fatihah, kemudian Nabi baca surah Al-Baqarah. Ini solat sunat ya. Sahabat Nabi yang ikut ni dia terlintas dalam hatinya. Boleh jadi Nabi akan berhenti pada akhir surah Al-Baqarah. Al-Baqarah panjang, hampir 3 juzuk muslimin muslimat. Lalu sahabat ni, Nabi pun menyambung lagi surah Ali Imran. Lalu sahabat Nabi ni pun kata, Subhanallah, aku terlintas dalam hati. Habis surah Ali Imran ni Nabi akan rukuk. Nabi akan berhenti dan Nabi rukuk. Dan Nabi sambung lagi lepas tu, iaitu surah An-Nisa pula. Ketiga-tiga surah ini, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran dan surah An-Nisa, bila gabung dengan tiga-tiga ini, subhanallah, hampir 6 juzuk Nabi baca pada rakaat pertama. Dan sahabat ni bercerita ni, hadis yang sahih muslimin muslimat, dia cerita kepada sahabat yang lain ni, dia kata, hampir-hampir aku melakukan perbuatan yang buruk. Lalu sahabat bertanya, apa yang kamu terlintas nak buat? Kamu terlintas nak buat apa? Sebab dah lengoh sangat berdiri ni. Lepas Al-Fatihah, Al-Baqarah. Lepas Al-Baqarah, surah Ali Imran. Kemudian surah An-Nisa. Siapa ni yang solat lama macam ni? Nabi Muhammad SAW. Siapa Nabi Muhammad? Di mana kedudukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad SAW telah pun dijamin syurga dan dijamin selamat daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Lalu ditanya, apa perbuatan buruk yang kamu terniat tu? Lalu sahabat ni pun menjawab, aku terlintas untuk berhenti dan meninggalkan Rasulullah. Dia terlintas, dia tak boleh terus dah solat dengan Nabi. Dahsyat sangat cara Nabi solat. Sebab itu tak pelik bila Sayyidatina Aisyah bagi tahu Nabi solat sampai kaki Rasulullah itu bengkak. Masya Allah. Kemudian sahabat ni menyambung cerita. Kemudian Nabi rukuk. Bila Nabi rukuk, lama tempoh Nabi rukuk sama seperti Nabi berdiri. Kemudian Nabi iktidal. Dan lamanya tempoh Nabi iktidal itu sama seperti lamanya Nabi berdiri. Kemudian Nabi sujud. Begitu juga lamanya Nabi sujud. Umpama seperti Nabi berdiri. Subhanallah. Sebab itulah bila Sayyidatina Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa kamu buat macam ni? Kenapa teruk sangat kamu beribadah ya Rasulullah? Rasulullah kata, salahkah untuk aku menjadi hambanya yang bersyukur? Subhanallah. Muslimin muslimat, kita buat amal soleh, kita buat ibadah, kita buat kebaikan dengan mengharapkan rahmat Allah. Subhanallah. Yang kedua, apa yang kita buat, taat perintah Allah, tinggal larangan Allah, segala amal soleh, amal kebaikan adalah sebagai tanda kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah di atas segala nikmat. Jadi fahami, apakah di antara tujuan kita buat amal ibadah, zikir, baca Quran semua? Pertama, kita mengharapkan rahmat Allah. Yang kedua, kita buat kerana tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan asbab tersebut, maka kita semua dalam keadaan mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, muslimin muslimat, kita kuliah ini adalah kuliah Asmaul Husna. Jadi insya-Allah kita sambung kita punya pengajian Asmaul Husna ini. Okey, masya-Allah muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sekarang kita nak pergi kepada keutamaan tingkatan keutamaan Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah. Okey, dalil Al-Quran dan Sunnah tidak menunjukkan bahawa tingkatan keutamaan Asmaul Husna dan sifatnya yang mulia berbeza-beza. Maksudnya bukan tidak ada beza, tidak ada tingkatan perbezaan. Kalau ada orang bertanya, di antara nama-nama Allah tersebut, mana yang paling hebat? Mana yang paling mulia? Mana yang paling dituntun untuk kita memperbanyakkan zikir? Contoh ya, kalau ada yang tanya begitu. Orang akan suka tanya, Ustazah 99 nama tu banyak sangat. Mana yang paling utama untuk kita beramal? Macam tu. Biasanya kita akan jawab, sebenarnya kita beramal bukanlah kerana memilih mana yang lebih utama. Sebab dibimbangi bila kita sebut inilah amalan paling utama.
lalu manusia cenderung meninggalkan amalan-amalan yang lain. Subhanallah. Sebab itu hadis Nabi sendiri, banyak Nabi sampaikan doa untuk perkara yang sama. Contoh bab rezeki, bab lepasi beban hutang. Tapi Nabi ajarkan banyak doa. Jangan tanya soalan, mana doa yang paling utama? Saya nak beramal satu je. Sebab banyak sangat ni. Saya nak beramal satu je. Masya Allah. Jadi mana lebih utama? Paling utama, paling tinggi. Kita tak boleh sebut begitu sebab semua amalan Nabi, semua perintah Allah, kedudukannya tidak membezakan di antara satu sama lain. Keutamaan adalah untuk kita istiqamah. Carilah mana-mana doa ataupun zikir yang mampu kita istiqamah. Ada orang dia boleh hafal doa ni, dia tak boleh hafal doa ni. Jadi ambil yang mana mudah. Semalam saya jumpa ada seorang wanita ni, Masya Allah, dia kahwin dah lama, kat 10 tahun rasanya dia kahwin. Hampir 10 tahun, 8 tahun macam tu, lama lah. Kemudian dia susah nak dapat anak. Maksudnya dia kahwin dah lama dan tak dapat anak lah, tak dapat anak. Lepas tu, semalam ni saya ada urusan dengan dia. Seronok juga kan, Masya Allah. Seronok sangat sebenarnya. Bukan juga, seronok sangat. Semalam Allah tunjukkan kepada saya 2 orang. 2 orang. Kebetulan lah semalam, Masya Allah. 2 orang. Seorang mesej WhatsApp. Dia kata, Ustazah, saya puasa sunat hari Khamis ni asbab daripada dengar kuliah yang Ustazah duk tekan-tekan. Kan awal minggu ni kan kita duduk memberi motivasi daripada minggu lepas lagi. Minggu lepas lagi kita duduk bagi motivasi apa? Untuk solat sunat Tasu'ah, solat sunat Ashura. Betul kan? Solat sunat Ashura, kemudian solat sunat Isnin Khamis. Lepas tu, ramai jugalah yang WhatsApp, yang mesej, yang kata Alhamdulillah, sama ni saya tak pernah, saya dah mula beramal. Saya ni perantaraan. Jadi kalau orang sebut, saya puasa tu sebab Ustazah tu, janganlah pula kita terus blame, kita kata, kita puasa kerana Allah je, mana boleh kerana Ustazah. Maksud dia adalah sebab dia dengar daripada kuliah, menjadi asbab. Macam kita lah, kita baca doa ni kan sebab Nabi. Adakah kita buat kerana Nabi? Kita buat kerana Allah. Kita kata, doa ni saya buat kerana Rasulullah. Saya baca hadis Nabi, rupanya doa ni daripada Nabi, saya buat. Takkan kita nak kata mana boleh buat kerana Nabi, bukan Nabi bagi pahala. Kita kena fahamlah konteks yang dimaksudkan adalah asbab daripada hadir majlis ilmu tu, dia dapat ilmu tersebut. Jadi yang saya nak cerita ni, Masya Allah, orang kedua yang saya jumpa berurusan semalam, dia kata, Ustazah, Alhamdulillah, selama ni saya dah tahu Isnin kami ni puasa sunat. Tapi Alhamdulillah, hasil daripada sekian-sekian bersungguh-sungguh, akhirnya dia pun puasa. Lepas tu, dia pun tanya saya tentang hari putih, tentang puasa hari putih. Dia kan susah nak dapat anak, dah kahwin. Sekarang ni dia dapat anak lah. Dia kata masa dalam puasa dia buat rawatan untuk dapat anak. Masya Allah, doktor pakar puan lah. Doktor pakar, antaranya di kalangan, bukan antaranya, yang beri nasihat pada dia adalah lelaki. Doktor pakar lelaki. Bila dalam proses dia nak nilah berubah untuk dapat anak ni, Masya Allah, doktor pakar lelaki tu kata, awak puasalah. Awak puasa hari putih. Masya Allah, saya kata hebat nasihat doktor. Ni doktor pakar ni. Doktor pakar. Dia kata, Ustazah, doktor pakar tu, dia nasihatkan saya puasa hari putih. Puasa hari putih. Subhanallah. Tuan-puan cari sendiri kelebihan puasa hari putih. Apa besarnya manfaat puasa hari putih. Kalau hadis Nabi SAW, puasa hari putih ni, itu bahasa Melayu kita lah. Ayamul Bait, iaitu hari-hari putih. Bait tu memang putih. Ini adalah hari di tengah bulan Hijrah. Jangan tengok kalendar, sekarang ni Ogos kan. Jangan tengok kalendar Ogos. Tengok kalendar Muharram. Sekarang ni Muharram. Bulan depan, kalau kalendar Islam, Muharram, bulan depan Safar lah. Subhanallah. Tengok kalendar Muharram. Dan ambil tengah bulan. Iaitu 13, 14, 15. Setiap bulan Hijrah. Berbeza. Macam hari ni berapa? Semalam adalah hari putih yang pertama bagi bulan Muharram. Semalam 13 Muharram. Hari ini 14 Muharram. Tapi kalau kalendar Ogos, hari ni 12 Ogos kan? Betul, hari ni 12 Ogos. Beza 2 hari.
Kalau bulan depan lagi banyaklah beza. Sebab kalender Islam ni paling banyak 30 hari saja. Dia 29. 29 tak 29, 30 hari. Tapi kalau kalender miladi ataupun kalender Masihi yang September, Ogos apa semua tu, itu kita panggil kalender Masihi, biasanya 30 dan juga 31. Sebab itulah sebenarnya kalau ikutkan umur kita kalender hijrah, kita dah kena tua setahun ataupun tua 2 tahun. Kalau saya kalender kalau ikut 2022, umur saya 39. Tapi kalau ikut 1444 hijrah, umur saya sebenarnya mungkin dah 40 ataupun dah nak masuk 41. Faham ya? Sebab kitaran tahun bagi kalender hijrah lebih sedikit, lebih kurang lagi jumlah hari itu berbanding kalender Masihi. Ustazah, apa perbezaan ni? Kan? Apa perbezaan? Kalender Masihi mengikut kitaran matahari. Sebab itu dipanggil Syamsiyah. Kalender tarikh Syamsiyah. Syamsiyah ni dia mengikut peredaran matahari. Tetapi sebenarnya yang paling tepat untuk mengira apa pun, bahkan hari putih ini sangat bertepatan dengan hasil kajian sains. Subhanallah, iaitu mengikut peredaran bulan. Bulan ni kan, awal bulan kan anak bulan. Bila masuk 13, 14, 15, kita tengoklah sekarang bulan. Bulan bulat betul-betul. Habis 15, dia mula kurang sikit. Sampai hujung bulan, anak dia dah kecil-kecil. Nak keluar balik anak bulan. Itulah yang paling tepat. Sebab itu bila mereka mengkaji, tubuh badan manusia ini setiap bulan akan dipulihkan oleh Allah. Hormonnya, antioksidannya, metabolismenya, antibodinya, macam-macam lah. Buang toksiknya sebulan sekali. Proses itu akan berlaku pada badan kita. Dan apabila ia berlaku tepat pada pertengahan bulan. 13, 14, 15, 3 hari ni. Dan barang siapa yang berpuasa, maka proses tersebut berlaku dengan maksima. Berlaku dengan sempurna. Begitulah. Sebab tubuh badan kita dalam keadaan rehat, kosong dalam tempoh 13 jam lebih kurang. Sebab kita ni pagi makan. Lepas tu badan pun proses. Nak hadam. Dah hadam pula, nak tukar pula mana tenaga, mana jadi protein. Nak masuk saluran darah. Dah berhenti enjin perut tu rehat dia. Tiba ngunyah-ngunyah lah pula. Aduh, ngunyah pula. Bekerja balik. Sebenarnya memang betul, tenaga dan kerja yang paling berat badan kita buat adalah untuk proses penghadaman. Dia bukan simple macam masuk makanan dalam blender, blend, settle, tak. Dia kena kosongkan usus tu, kosongkan perut tu, keluar jadi apa? Yang mana jadi najis, yang mana jadi ni, yang jadi ni. Lepas tu aliran darah pun dibuka luas. Ni arteri darah pun terbuka luas untuk menyampaikan apa yang kita makan tu, kan, mana yang baik untuk sini-sini. Dah habis ngunyah-ngunyah, makan tengah hari pula. Dah makan air, minum pula. Dah minum, makan malam pula. Jadi badan tu sekejap jadi boleh fokus kepada proses pemulihan. Sebenarnya kita tahu badan kita ni Allah dah buat, dia boleh sembuh sendiri kalau sakit. Kau tak percaya, habis program ni, pergi ambil pisau, toreh sikit kat tangan sampai berdarah. Tunggulah dalam 3 hari, 2 hari pun, kadang sehari je. Tak perlu pergi klinik, tak perlu ambil ubat, biar je. Lama-lama bercantum, lama-lama darah tak ada. Lama-lama dah hilang dah. Elok pula. Hilang terus, tak ada parut. Contoh ya, muslimin muslimat. Memang Allah dah buat circulation badan kita ni boleh memulihkan sendiri. Hatta kalau kita demam pun. Cuma sebab antibodi kita dah tak kuat. Dan begitulah proses antibodi itu disempurnakan semula bila kita dapat buat puasa sunat Ayyamul Bid ni. Yang selebihnya tuan-puan boleh cari. Kita bukan puasa sunat Ayyamul Bid ni sebab nak dapat kesihatan tu. Kesihatan tu sampingan. Paling utama apa yang Nabi SAW sebut. Kelebihan puasa 3 hari setiap bulan ini, bukan bulan Muharram je, setiap bulan. Kelebihannya adalah Nabi menyebut dalam hadis yang sahih. Aku mengharapkan, bukan Nabi sebut, 3 hari tersebut umpama seperti 1 tahun. Hadis yang sahih. Jadi siapa yang berpuasa sebulan, hanya 3 hari sebulan. Iaitu di tengah-tengah bulan, tengok kalender Islam, 13, 14, 15,
Nabi menyatakan 3 hari itu menyamai setahun. Jadi siapa yang berpuasa 3 hari pada setiap bulan, ambil bulan hijrah, maka pahalanya ibarat seperti dia berpuasa selama 1 tahun. Dahsyat muslimin muslimat. Siapa di antara kita yang mampu puasa setahun? Tak ada. Tak ada. Straight puasa setahun. Oh, dahsyat tu. Tapi dengan 3 hari setiap bulan dapat pahala puasa setahun. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, masya-Allah. Saya nak cerita sahabat tu, dia kata doktor tu pesan puasa hari putih. Tapi dia pun buat lepas tu. Lepas tu alhamdulillah saya buat, dan alhamdulillah Allah berikan saya rezeki anak. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kita sebenarnya tak tahu apakah amalan kita yang mendatangkan rahmat Allah, yang memberikan yang ustaz ni bateri nak habis. Kenapa? Dia bagi warning bateri nak habis. Kat charge. Okey. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Gitu ya ceritanya. Okey, kita nak pergi kembali kepada kita nak sambung pasal tadabbur Asmaul Husna ni. Lebih kurang 6,000, 34 tahun, 6,000, 9,000 9,600, lebih kurang 9,600. Kita boleh sebarkan lagi ya perkongsian ni. Lepas tu kan dia kata macam ni, yang sahabat saya yang kata doktor pakar suruh dia puasa hari putih ni kan, dia kata ustazah, lepas tu posting ustazah tu saya share, saya tekan share je, saya repost balik je. Lepas tu ada kawan saya pun mesej saya, terima kasihlah kamu share, alhamdulillah saya pun dah lama tak puasa hari Khamis. Lepas tu dia pun kata kawan dia pun berpuasa. Saya pun cakap pada dia, kamu tahu tak kamu dapat 2 pahala puasa? Kenapa pula? Kenapa saya cakap macam tu? Kamu dapat pahala puasa sebab kamu puasa hari ini, dan kamu pun dapat pahala puasa kawan tu. Kawan kamu puasa tu. Kenapa saya dapat juga pahala kawan saya tu? Yelah sebab kamu dia berpuasa. Kamu repost kan dekat FB kan? Ya, saya repost. Itu yang kamu tahu. Dia baca post kamu tu lalu dia berpuasa sunat Khamis ni. Dan semalam juga sunat hari putih dan juga sunat Muharram. Sebab bulan Muharram ni memang puasa yang Nabi sebut sebaik-baik puasa selepas Ramadan adalah puasa sunat di bulan Muharram. Okey. Sebab tu saya bacakan hadis Nabi yang selalu dah saya baca. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menganjurkan sesuatu kebaikan lalu dituruti, maka dia diberi pahala yang sama seumpama dia melakukannya. Dan Nabi menyambung lagi, dan barang siapa yang menganjurkan keburukan, menganjurkan maksiat, maka dia akan dapat dosa yang sama seperti mana orang lain buat. Saya kata, jadi tahu tak apa yang kamu dapat? Sebab kamu share, lalu orang tersebut pun puasa juga. Dia puasa, kamu dapat pahala tanpa mengurangi pahala orang tu. Bukannya awak ambil pahala dia tak ada pahala, tak. Tak mengurangi sedikit pun pahala orang tu. Tapi kamu hari ni dapat pahala umpama 2 orang berpuasa. Dan boleh jadi ada orang lain lagi tengok yang kamu repost tu. Tapi dia tak bagi tahu yang dia puasa sebab dia tengok kamu repost tu. Wallahu a'lam berapa. Sebab itu orang yang menyebarkan majlis ilmu, yang hadir dapat pahala. Tapi bila kita share, kemudian ada orang masuk, berganda-ganda pahala hadir majlis ilmu tu. Jadi peluang ni kita jangan lepaskanlah, rugilah kalau kita tak ambil peluang yang mudah ni. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Tapi ingat, adik Nabi tu Nabi sambung lagi. Barang siapa yang menganjurkan keburukan ataupun maksiat, dia diberi, lalu diikuti, ada orang buat sebab dia, lalu dia diberi dosa yang sama. Sebab itu saya kesian. Sebab tu selalu duk negor-negor kan. Kita bukan nak kecam siapa-siapa, tegur-tegur. Kalau dia buat sesuatu perbuatan cara terbuka, lepas tu ramai pula remaja ikut, ramai pula orang yang support, kesian pada dia. Kalau 1,000 orang ikut dia, follow dia, buat apa yang dia buat, dia menanggung juga 1,000 dosa. Dia bukannya orang tu tak pasal orang yang buat tu buat dosa, tapi dia juga dapat saham. Sebab asbab dia orang buat maksiat, asbab dia. Faham tu? Bahaya sangat kita ni. Kena jaga perkara seperti ini. Tak sedar, kita ingat kita buat dosa. Jumlah tu lah catatan. Rupanya dia membiak. Bila ada orang follow, bila ada orang ikut. Kalau dulu orang buat maksiat, tak ada orang nak follow, dia buat maksiat walaupun keluar. Tapi sekarang orang tayang di media sosial, lalu orang ikut sebab hawa nafsu. Okey, kita sambung. Minta maaf muslimin muslimat dimati Allah sekalian.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung ni, saya baca sebuah kitab. Bahkan Nabi SAW pernah menyebutkan bahawa Allah memiliki satu nama yang teragung. Apabila hamba Allah berdoa dengan menyebut nama itu, pasti dikabulkan. Jika minta pada Allah dengan menyebut nama tersebut, pasti diberi permintaannya itu. Orang yang berpendapat bahawa tingkatan keutamaan Asmaul Husna tidak berbeza-beza antara satu nama dan nama lainnya, maka sungguh pendapat tersebut tidak. Okey, kita baca seterusnya. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah berkata, pendapat seseorang yang menyatakan bahawa sifat-sifat Allah tidak memiliki tingkatan keutamaan yang berbeza-beza antara satu dengan lainnya, atau ungkapan yang serupa, ada pendapat yang tidak berdasarkan dalil. Jika asma dan sifat Allah saja beragam, maka tentunya keutamaannya memiliki tingkatan yang beragam pula antara satu dan lainnya. Seperti itulah yang ditunjukkan oleh dalil Al-Quran dan As-Sunnah serta atas dasar ijma' berdasarkan logik. Jadi ada dua pendapat lah. Bila kita baca ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan di antara nama-nama Allah itu tidak ada perbezaan. Sama saja. Tetapi ada pendapat dan dikatakan ini pendapat yang kuat antaranya daripada ulama' besar. Kan? Ulama' besar. Banyaklah, bukan Ibn Taymiyah saja, ada ramai lagi ulama-ulama besar yang lain menyebutkan tentang di antara nama-nama Allah itu sendiri ada tingkatan perbezaan. Masya Allah. Dalil yang membenarkan adanya perbezaan tingkatan keutamaan di antara asma-asma Allah ini cukup banyak. Adapun di antara dalil tersebut adalah hadis Rasulullah SAW dan riwayat yang sahih bahawa Allah Azza wa Jalla memiliki satu nama yang teragung. Jika hamba Allah meminta padanya dengan menyebut nama itu, permintaannya pasti diberikan. Jika dia berdoa, pasti ia dikabulkan. Tidak diragukan lagi. Hal ini merupakan keutamaan yang besar yang dikhususkan pada satu asma Allah ini yang disebut asma Allah yang paling agung. Kiranya kita perlu memeriksa beberapa hadis tentang asma Allah tersebut. Setelah itu kita memeriksa pula pendapat yang berasal daripada ulama yang menentukan asma Allah itu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Al-Musnad, Abu Daud dan An-Nasai dari Anas bin Malik. Kenapa tak masuk charge? Okey. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Okey, kita nak bacakan satu hadis Nabi SAW. Ini adalah hadis sahih menurut syarat Imam Muslim. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannanu badi'us samawati wal ard dzul jalali wal ikram. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam laqad sa'alta Allah bismihil azim bismihil azam alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Okey, muslimin muslimat mata Allah sekalian, perhatikan. Hadis Nabi yang bermaksud, hadis yang sahih. Sesungguhnya Nabi SAW mendengar seorang lelaki berdoa, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kerana hanyalah bagimu segala puji. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu bagimu. Engkaulah Al-Mannan. Apa maksud Al-Mannan? Salah satu nama Allah Asmaul Husna boleh tulis Al-Mannan. Al-Mannan. Betul tak Al-Mannan? Ada jumpa tak nama Allah Al-Mannan? Apa maksud Al-Mannan? Engkaulah Al-Mannan. Salah satu nama Allah. Al-Mannan. Maksud nama Allah Al-Mannan ialah yang maha memberi. Pencipta langit dan bumi. Yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Maka Nabi SAW bersabda, kamu telah memohon kepada Allah dengan menyebut asma-Nya yang paling agung. Ataupun dengan menyebut namanya yang paling agung. Nama Allah yang jika dipanjatkan doa padanya, yang mana nama Allah itu jika dipanjatkan doa padanya, dia pasti mengabulkan. Jika diminta, pasti dia memberikan. Hadis riwayat Ahmad, Daud dan An-Nasai. Abu Daud dan An-Nasai menambahkan akhir hadis ini dengan redaksi berikut. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Subhanallah. Okey, kita sambung lagi. Ya Hayyu, wahai yang maha hidup. Ya Qayyum, wahai yang terus menerus menguruskan makhluknya. Masya Allah. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Hakim dan selainnya dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ismullahil a'zamil ladzi idza du'iya bihi ajaba fi salasi suwarin minal Quran fil Baqarah wa alil Imran wa Taha. Subhanallah. Mari kita tengok. Sebab dalam hadis Nabi sebut ada satu nama Allah, bila kita meminta dan menyebut, pasti Allah akan makbulkan apa saja yang kita minta. Pasti akan dimakbulkan dan tidak akan ditolak oleh Allah. Sekarang kita nak pergi kepada, nak cari apakah nama Allah tersebut. Yang mana kalau kita nak berdoa, mula dengan nama Allah ini. Subhanallah. Mula dengan nama Allah ini. Puji dulu nama Allah ini. Ulang 10 kali ke 3 kali ke 5 kali, tapi dengan khusyuk. Dengan pujian yang sebenar-benarnya. Bila kita baca Asmaul Husna, kan ada beberapa nama Allah yang kita rasa bila kita baca puji tu rasa seronok, mengharap. Tapi ada nama Allah, contohnya Allah yang maha menghinakan. Kan, subhanallah. Bila baca tu, kita rasa takut. Bukan maksudnya kita nak suruh Allah hina kita. Tapi kita tahu hakikatnya Allah lah yang berhak menghina sesiapa yang dia kehendaki. Okey, muslimin muslimat dimata Allah sekalian. Apa maksud hadis yang saya baru bacakan ini? Asma Allah yang paling agung, yang jikalau seorang hamba berdoa kepadanya dengan menyebut asma itu. Maksud asma tu bukan saya ya, maksud yang menyebut nama itu, maka dia pasti mengabulkan. Terdapat pada 3 surah di dalam Al-Quranul Karim, iaitu surah Al-Baqarah, surah Alil Imran dan surah Taha. Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi serta Ibnu Majah daripada Asma binti Yazid radhiyallahu anha bahawa pada suatu hari Nabi SAW bersabda, Ismullahil Azim, Ismullahil Azam fi hatainil ayatain, iaitu dalam ayat wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa Fatihati Alil Imran Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Subhanallah. Okey. Yang setakat kita baca ni ada berapa nama Allah? Yang berkemungkinan nama-nama itulah yang disebut satu nama Allah jika manusia meminta dengan nama ini. Maksudnya sebelum dia nak minta sesuatu tu, dia sebut dulu nama ini. Dia pasti akan dimakbulkan dan doanya tidak ditolak. Minta apa saja, tapi dengan yakin, dengan ikhlas, dengan bersungguh-sungguh, dengan khusyuk. Nama yang pertama yang kita belajar daripada hadis yang pertama kita baca iaitu nama Al-Mannan, iaitu Allah yang maha memberi. Nama yang kedua iaitu Ya Hayyu, Al-Hayyu, Ya Hayyu, Ya Qayyum, yang maha hidup, Ya Qayyum, yang maha menguruskan makhluk-makhluknya, yang Qayyum. Ya Qayyum yang maha terus menerus menguruskan makhluknya. Kemudian daripada hadis firman Allah seterusnya, hadis Nabi yang seterusnya, iaitu nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi berapa nama ni? Mana satu sahaja daripada 5 nama ni? Yang pertama Al-Mannan, yang kedua Al-Hayyu, yang ketiga Al-Qayyum. Kemudian yang keempat iaitu Ar-Rahman, yang kelima Ar-Rahim. Ini semua berdasarkan firman Allah dan juga hadis Nabi. Kita tengok lagi. Diriwayatkan oleh Ahmad, Ashabus Sunan dan juga Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya daripada Buraidah radhiyallahu anhu, dia berkata, Sami'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'ala Allah bi ismihil a'zam alladhi iza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Ini juga adalah hadis yang sahih. Mari kita perhatikan. Seronok ni belajar Asmaul Husna. Muslimin muslimat, setiap hari Isnin sampai Khamis kita akan belajar kitab Riyadhus Salihin. Dan hari Jumaat khusus kita akan tadabbur Asmaul Husna. Jadi setiap hari Jumaat je saya akan pakai tudung hitam. Hari Jumaat je saya akan pakai tudung warna hitam ni. Sebagai membezakan, hari Jumaat pakai tudung hitam adalah kuliah Asmaul Husna. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, bila kita sebut tentang Asmaul Husna, kita dah bincang dah pada Jumaat yang lepas. Tolong tengok kuliah pada Jumaat yang lepas. Kalau tak ada dekat TikTok, cari dekat FB. Tak ada dekat FB, FB ada.
cari dekat YouTube. Tadabbur Asmaul Husna siri 1 pada minggu lepas. Kita dah cerita dah kelebihan dan tuntutan belajar Asmaul Husna. Hadis-hadis yang berkaitan. Kan, yang mana Nabi menyebut dalam hadis yang sahih, dakhala jannah. Siapa yang belajar, beramal, menghayati, maka dia pasti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Masya Allah. Dan ia ada satu perintah Allah dalam Al-Quran. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Baginya nama-namanya yang baik, nama-namanya yang mulia, maka memintalah dengan nama-nama tersebut. Okey, subhanallah, lebih kurang dalam 5.9 dan 3.4. Jadi berapa ya Ustaz? Jadi lebih kurang dalam 6,000 campur 3,000, 9,000. Lebih kurang lah. Hampir 10,000 yang hadir ni. Muslimin muslimat, tolong pasang niat supaya kita nekat untuk belajar Asmaul Husna. Pasang niat untuk belajar Asmaul Husna sebelum mati. Jadi insya-Allah siapa yang mengikuti kuliah tadabbur Asmaul Husna bersama dengan Ustazah Asma, saya menggunakan beberapa kitab yang muktabar dan beberapa rujukan lain lagi. Ada lagi muslimin muslimat, kita ada study dulu untuk mengupas supaya kita tidak lari daripada manhaj yang sebenar, daripada jalan yang sebenar. Takut terpesong sebab bahaya. Dan sebab ada larangan Allah dalam Al-Quran. Barang siapa yang berdusta, barang siapa yang dengan Asmaul Husna ini, maka akan diazab oleh Allah. Sebab ada manusia yang bila dia belajar Asmaul Husna, kaifiat beramal Asmaul Husna, dia mula meninggalkan zikir-zikir yang lain. Itu dilarang. Jadi dia beramal Asmaul Husna aja. Zikir-zikir la ilaha illallah, subhanallah. Sebenarnya subhanallah itu nama Allah yang maha suci tu. Tasbih tu. Itu juga nama Allah, subhanallah, walhamdulillah, Allah ya hamid. Wala ilaha illallah, wallahu akbar. Juga nama-nama Allah ya kabir, kan? Allahu akbar. Di situ juga ada terkandung nama Allah dalam zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu pun ada nama Allah Asmaul Husna dalam setiap zikir tu. Kita dah kupas dah minggu lepas. Kalau saya ulang balik nanti jadi mengundur. Yang hadir hari ni kita bincangkan pasal ni. Okey, hadis yang saya bacakan tadi, mari kita tengok maksud. Nabi SAW pernah mendengar seorang lelaki berdoa. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada dirimu dengan bersaksi bahawa sesungguhnya engkaulah Allah. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain engkau yang Maha Esa. Tempat bergantung semua makhluk yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Lalu Rasulullah SAW bersabda, dia telah meminta kepada Allah dengan menyebut namanya yang paling agung, yang jika diminta, dia pasti memberi, dan jika dipanjatkan doa kepadanya, dia pasti mengabulkan. Apakah nama Allah dalam hadis itu tadi? Cuba kita perhatikan. Ceritanya ada seorang sahabat Nabi ni, bila dia nak berdoa kepada Allah, dia akan mulakan dengan baca surah Al-Ikhlas. Siapa pernah buat di sini? Siapa pernah buat? Siapa yang dah tahu? Siapa yang baru tahu? Yang mana di antara kaedah? Antara kaedah. Kita kembali tadi kepada pendapat yang kata yang mukadimah saya berkenaan dengan Asmaul Husna. Kan, sebenarnya ada pendapat mengatakan di antara kedudukan-kedudukan doa, zikir, amalan-amalan ada tingkatan perbezaan. Ada pendapat kata sama, ada yang kata berbeza. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah ada perbezaan. Masya Allah. Sama jugalah Al-Quran. Ada surah-surah tertentu tingkatannya lebih tinggi. Kan, bagaimana surah Al-Fatihah tingkatannya. Sebab itu bila ditanya, apakah surah yang paling utama di dalam Al-Quran? Yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Sehingga dipilih oleh Allah, diwajibkan oleh Allah untuk kita baca pada setiap kali waktu salat. Setiap kali rakaat. Masya Allah, solat fardu ke solat sunat ke Al-Fatihah. Betapa agung dan besarnya surah Al-Fatihah. Kalau ayat pula adalah ayatul kursi, kan. Ada lagi ayat-ayat lain berdasarkan hadis-hadis Nabi. Jadi, subhanallah, ceritanya ada seorang sahabat Nabi bila dia berdoa, dia doa dengan Allah dengan ayat Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-ahadus samadu. Dalam doa lelaki ini, dia membacakan surah Al-Ikhlas. Al-ahadu, nama Allah Asmaul Husna.
As-Samadu, nama Allah Asmaul Husna. Jadi ada 2 nama Allah di dalam doa pemuda ini. Lalu Nabi pun bersabda, sesungguhnya Nabi bersabda apa? Dia telah meminta kepada Allah dengan menyebut namanya yang paling agung, yang jika diminta dia pasti memberi, dan jika dipanjatkan doa kepadanya dia pasti mengabulkan. Jadi lelaki ini menyebutkan nama Allah, 2 nama Allah, Al-Ahadus Samadu. Al-Ahadus Samadu. Yang pertama nama Allah Al-Ahad. Kan kita baca Asmaul Husna tu kita akan jumpa Al-Ahad. Yang kedua iaitu As-Samad. Al-Ahad yang Maha Esa. As-Samad adalah tempat bergantung. As-Samad, tempat bergantung. Kan kita baca surah Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbi Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ikhlas. Qul a'udzu bi Allah Akbar. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. As-Samad tu maksudnya apa? Allah lah tempat bergantung. As-Samad, Allah lah tempat meminta. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Okey, jadi dalam hadis ini menyebutkan 2 nama Allah yang mana Nabi kata dia telah meminta dengan Allah dengan menyebut namanya yang paling agung, yang jika dia minta, dia yakni Allah pasti memberi, dan jika dia panjatkan doa dia pasti memakbulkan. Masya Allah, banyak ilmu kita dapat ni muslimin muslimat. Saya nak cerita pasal surah Al-Ikhlas ni. Saya nak tanya, siapa di kalangan kita yang kalau solat je Al-Fatihah ikhlas? Al-Fatihah je ikhlas. Al-Fatihah je keluar Allah. Time insaf je, baca panjang sikit Al-Fatihah, ayat kursi ke, Ad-Duha ke, panjang sikit. Angkat tangan siapa? Angkat tangan. Siapa yang subhanallah bila dia solat je mesti Al-Fatihah keluar Allah? Masya Allah, saya lah tu. Saya Ustazah. Saya ramai saya ni. Saya. Ada yang bagi emoji angkat tangan. Ada yang buat emoji macam ni. Saya. Macam malu nak ngaku. Saya pun nak ngaku juga ni. Saya pun sama. Al-Fatihah je nak baca keluar Allah. Sebab apa kita suka baca keluar Allah? Sebab apa suka baca keluar Allah? Saya nak tengok surah tu. Surah wajib ada kata. Wajib baca Ustazah. Semua ngaku tu. Sebab apa kita suka baca surah keluar Allah? Saya nak tahu sebab apa. Saya juga, saya faham. Selalu rakaat kedua Ustazah. Ada baca rakaat kedua? Ya. Sebab ringkas. Sebab pendek. Ada yang tulis sebab suka. Ada yang tulis surah Tauhid. Tapi saya pasti yang paling banyak, yang paling benar antara kenapa kita selalu pilih surah Qul Huwallah ataupun namanya surah Al-Ikhlas, kerana dia ringkas, dia pendek, dia mudah, dan itulah surah yang paling lancar. Maksudnya masa kita solat dah baca Fatihah, terus baca Al-Ikhlas. Al-Ikhlas tu tak payah nak loading sangat. Kalau surah Al-Falaq kadang loading juga tu. Surah An-Nas pun mudah. Tapi kalau baca kuliah, lagilah bahaya. Takut tak keluar-keluar, duduk ulang. Lam yalid wa lam yulad. Duduk sebut Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum a'biduna ma a'bud. Wa la ana a'bidu ma a'badtum. Wa la antum a'biduna ma a'bud. Ada orang baca Qul ya ayyuhal kafirun, tak keluar-keluar. Dia duduk terbelik, ulang. Manalah pintu keluar, tak jumpa. Ya. Antara asbab paling utama sebab surah itu pendek dan ringkas. Tapi pada hari Jumaat yang barakah ini, saya ingin berkongsi beberapa ilmu kelebihan surah Al-Ikhlas. Yang mana daripada kita memilih surah Ikhlas kerana ringkas dan pendek, kita akan mengetahui kelebihan membaca surah Ikhlas sehingga kan kita memilih membacanya kerana cinta. Bukan kerana pendek, tapi kerana cinta. Kerana kita sangat mencintai surah Al-Ikhlas. Kalau kita baca, tadi hadis yang kita baca ni, Masya Allah Encik Suami, boleh tak? Saya sebenarnya memerlukan kitab tafsir Ibnu Katsir yang warna kuning tu. Tapi saya rasa dekat pejabat lah, tak adalah dekat sini.
Tak apa. Dan Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan cara detail kelebihan surah Al-Ikhlas. Tapi saya ingatlah insya-Allah sebab dah pernah baca beberapa kali. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, masya-Allah. Saya akan mulakan, kita dah mula kelebihan surah Ikhlas. Ada seorang sahabat Nabi bila dia nak berdoa, kalau kita tak hafal pun doa ni, nak mula doa, nak minta sesuatu yang besar ni, kita ada masalah besar nak minta dengan Allah ni, mula dengan baca surah Al-Ikhlas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca surah Ikhlas, kemudian baru kita berdoa. Kerana Nabi sebut apa? Sesungguhnya dia telah meminta kepada Allah dengan menyebut namanya yang paling agung, yang jika dia minta, dia pasti memberi, dan jika dia panjatkan doa kepadanya, dia pasti memakbulkan. Apa dia sebut? Al-Ahadus Samad. Kan kul wallahu ahad, Allahus Samad. Dua-dua tu ada di dalam surah Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad. Nama Allah yang pertama Al-Ahad dan surah Ikhlas. Nama Allah yang kedua dan surah Ikhlas adalah Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Jadi bila kita baca surah Ikhlas, automatik kita sebenarnya menyebut dua nama Allah yang Nabi sebut. Dia telah meminta kepada Allah dengan menyebut namanya yang paling agung, yang jika dia diminta pasti akan diberi, dan jika dipanjatkan doa kepada Allah dia pasti memakbulkan. Faham ya? Itu fadilat keutamaan yang pertama surah Ikhlas. Jadi siapa yang solat lalu baca surah Ikhlas, kita kena memahami bahawasanya kita menyebut dua nama Allah yang bila kita berdoa selepas itu, doa masa sujud ke, doa lepas solat ke, doa kita tidak akan ditolak oleh Allah dan pasti dimakbulkan. Dengan syarat kena bersangka baik dengan Allah, sabar menanti doa kita dimakbulkan. Boleh jadi doa kita dimakbulkan pada ketika kehidupan di dunia, boleh jadi doa kita dimakbulkan di akhirat. Tapi yang pasti, sebagaimana janji yang disebut oleh Rasulullah, pasti dimakbulkan. Cuma bila itu menjadi rahsia. Allah berhak untuk memakbulkan pada waktu yang tepat, pada waktu yang berkat. Tapi kita nak waktu yang cepat. Kita asyik nak cepat. Tapi Allah Maha mengetahui bilakah doa itu pada waktu yang berkat, pada waktu yang tepat. Jadi serah pada Allah yang Maha bijaksana, Allah yang hakim, Allah yang alim, yang Maha mengetahui. Okey, cerita yang kedua saya nak cerita. Muslimin muslimat mata Allah sekalian, ada seorang sahabat Nabi ni. Dia suka sangat baca surah Al-Ikhlas. Bila solat je baca surah Ikhlas, macam kita lah. Tapi cara sahabat Nabi ni berbeza sikit dengan kita. Subhanallah, bila dia baca Al-Fatihah, sama ada dia baca surah lain dulu, kemudian dia tutup dengan surah Al-Ikhlas. Ataupun dia baca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama, macam biasalah rakaat pertama, rakaat dua, dia akan baca surah Al-Ikhlas dulu, dah habis surah Al-Ikhlas, dia baca pula surah yang lain. Masya Allah. Kemudian hamba Allah ini, sahabat Nabi ini dihantar dalam satu rombongan oleh Nabi SAW. Dan dia dilantik menjadi ketua rombongan tersebut. Biasanya ketua rombongan lah akan jadi imam dalam solat. Lalu bila dia solat dan dia jadi imam, dia kena baca kuat. Jadi makmum semua dengar perbuatan dia tu. Dia baca Al-Fatihah, dia baca surah lain, dia tutup dengan Ikhlas. Ataupun dia baca Al-Fatihah, dia baca surah Ikhlas, barulah baca surah lain. Lepas dah solat, sahabat-sahabat bertanya, kenapa kamu buat begitu? Kenapa kamu buat begitu? Adakah bagi kamu surah Ikhlas tu tak cukup? Sampai bila kamu baca surah Ikhlas, kamu kena tambah pula surah lain. Adakah kamu rasa surah lain tu tak cukup? Sampai bila baca surah lain, kena tutup pula dengan surah Ikhlas. Maksudnya cara sahabat lain makmum tanya ni, macam tak puas hati. Macam tak redha lah dengan imam ni buat macam ni. Macam tak puas hati lah, macam tak suka. Lalu dia berkata apa? Sekiranya kamu tidak boleh menerima aku sebagai imammu, maka saya tidak akan menjadi imam, kerana aku tidak sekali-kali akan meninggalkan surah Al-Ikhlas. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan surah ini hanya kerana ingin memenuhi kehendakmu. Maka aku lebih sanggup untuk meninggalkan amanahku ni sebagai menjadi imam ni. Lalu sahabat ni tak puas hati. Sahabat yang dengar ni tak puas hati, dia pergi mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, si fulan ini ya Rasulullah, dia melakukan hal begini-begini. Dia pun ceritalah, si fulan ni buat apa pasal dengan surah Ikhlas ni. Lepas tu Rasulullah pun menjawab. Rasulullah kata, sekarang kamu pergi tanya dia, kenapa dia buat macam tu? Kenapa dia buat macam tu? Nabi kata, pergi tanya.
Maksud sahabat Nabi ni pun bila ada apa-apa cerita memang pergi jumpa Nabi, pergi ngadu-ngadu macam tu lah. Tapi baguslah pergi ngadu Nabi. Kalau cakap buruk tentang orang pada orang tak sepatutnya, itu jadi ribah. Memang ngumpat semata-mata. Tapi ni dia nak dapat jawapan. Lalu sahabat ni tanya, kenapa kamu buat macam tu ya? Kenapa kamu tak boleh tinggal surah Ikhlas ni? Lalu dia menjawab, sesungguhnya aku mencintai surah Al-Ikhlas. Aku tidak akan mampu meninggalkannya dalam setiap rakaat solatku. Maksudnya dia jawab, aku mencintai surah Ikhlas. Lalu sahabat ni pun pergi jumpa Nabi balik. Ya Rasulullah, dia cakap dia tak boleh tinggal surah Ikhlas sebab dia mencintai surah Ikhlas tu. Lalu apa jawapan Rasulullah? Perhatikan jawapan Rasulullah ini. Rasulullah lalu menjawab, khabarkan kepada dia, kerana dia mencintai surah Al-Ikhlas, maka Allah juga mencintainya. Allahu Akbar, muslimin muslimat. Saya ulang lagi sekali. Nabi jawab apa? Khabarkan kepada dia, asbab dia mencintai surah Al-Ikhlas, maka Allah juga mencintainya. Muslimin muslimat. Sebab itu saya kata, kalau sebelum ini kita baca surah Al-Ikhlas kerana pendek, kerana ringkas, kerana cepat, kerana mudah, kita kena naikkan tingkatan. Kita baca surah Al-Ikhlas kerana cinta. Kerana cinta, muslimin muslimat. Kenapa kita mencintai surah Al-Ikhlas? Kalau kita nak bahas pasal dah 8.30, saya kena berhenti. Kalau kita nak bahas tentang kelebihan surah Ikhlas, kita kena sambung kuliah. InsyaAllah Isnin ni kita kupas sikit ataupun kita sambung pada Asma'ul Husna minggu depan. Sahabat-sahabat, muslimin muslimat mati Allah sekalian, antara persoalan lain, kenapa surah 4 ayat ini dinamakan surah Al-Ikhlas? Sedangkan dalam 4 ayat ini tak ada langsung perkataan Al-Ikhlas. Kebanyakan surah Al-Quran, nama-nama surah diberikan berdasarkan ada perkataan di dalamnya. Contoh surah An-Nas, dalam tu memang ada perkataan Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Surah Al-Falaq pula dibacakan, dalam tu memang ada Qul a'udzu birabbil falaq. Sama juga dengan surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Surah Al-Baqarah juga dalam itu ada perkataan Al-Baqarah. Surah Ad-Duha, memang awal lagi sebut Wad-Duha. Surah Asy-Syams, Wasyamsi Waduhaha, ada perkataan Syams. Tetapi kenapa surah Al-Ikhlas ini tidak ada langsung perkataan ikhlas, tapi kenapa diberi nama Al-Ikhlas? Dan nama-nama surah ini bukan dipikir-pikir oleh manusia, bukan manusia fikir. Subhanallah, bila dah selesai turun firman Allah ini, malaikat Jibril meneruskan, maksudnya kesudahannya adalah menetapkan nama-nama surah dan menetapkan susunan surah. Susunan surah ni, kalau kita tengok, kita rasa pelik juga kan kalau kita fikir. Kenapa surah Al-Baqarah depan, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, kemudian gini. Dan surah terakhir disusun dalam Al-Quran, kenapa surah An-Nas? Lepas tu bila kita belajar tentang Al-Quran, surah pertama yang turun bukan surah Al-Baqarah, tapi Iqra, surah Al-Alaq. Duduk nombor surah berapa? Kenapa surah-surah Al-Quran ini tidak diturunkan, tidak disusun mengikut surah mana turun dulu, lepas tu surah ni? Sebab apa? Sama ada kedudukan surah ataupun nama surah, ia daripada malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Susunan ni, juzuk-juzuk ni, lepas surah ni, surah-surah ni. Kemudian nama surah Al-Ikhlas diberi kepada 4 ayat ini, walaupun dalam ayat tersebut tak ada ikhlas. Apa maksud ikhlas, muslimin muslimat? Ikhlas. Sebab itu ada orang nak, ustazah macam mana nak ikhlas? Ulang sebanyak-banyaknya surah Al-Ikhlas. Bahkan guru saya baru ni jumpa lagi, subhanallah, tapi ni guru yang lain pula, orang yang alim, orang yang soleh. Dia kata, ustazah buat kerja dakwah, Allahu Akbar, saya tengok ustazah buat kerja memang dahsyat. Dia kata teruk, dengan timnya, dengan itu belanja besar, tapi kalau tak ikhlas, Allahu Akbar, saya terus sentap terus. Kau cakap macam tu, sentap terus. Saya kan doa yang paling saya sentak kalau orang doa, ustazah saya mendoakan ustazah ikhlas. Kita kan tak macam kurang suka kalau orang doa macam tu. Kita ni kan dah bagi sedekah, lepas tu ada kawan, saya doakan awak ikhlas. Kita rasa nak jawab apa? Kenapa? Kau ingat aku tak ikhlas ke? Rasanya nak jawab macam tu kan. Kenapa? Nampak macam aku tak ikhlas ke? Ataupun kalau sopan sikit, kita akan jawab, insya-Allah saya ikhlas, walaupun saya buat secara terbuka, tapi hati saya. Soalannya kalau doa ikhlas tu, doa yang macam kita rasa orang tu nak beli kita. Tapi kalau kita kena ubah, sebenarnya itu doa yang paling kita perlu. Sebab susah payah kita
buat amal soleh, buat itu, buat ini. Kalau tak ikhlas, amalan tu macam debu, ditiup angin hilang. Tak ada nilai sedikit pun di sisi Allah. Sebab itulah subhanallah, guru saya ni kata, Ustazah, beramallah surah Al-Ikhlas sebanyaknya. Saya tanya berapa kali? Satu hari baca 500 kali. Saya kata, ya Allah, 500. Saya pernahlah terima. Saya kata, insya-Allah. Saya cuba buat, sehari je saya dapat. Allahu Akbar, susahnya 500 kali. Lepas tu saya minta, boleh tak 100 je? Dia kata, boleh Ustazah, terpulang. Tapi buat sungguh-sungguh. Maksudnya baca. Boleh tak sambil-sambil? Dia kata boleh. Sambil bawa kereta, sambil itu, sambil ni. Sekurang-kurangnya 100 kali. Mudah-mudahan kita jadi orang yang ikhlas. Muslimin muslimat. Surah Al-Ikhlas disebut dalam hadis Nabi yang seterusnya. Nabi sebut apa? Banyak hadis Nabi tentang surah Ikhlas ni, muslimin muslimat. Nabi sebut apa? Sesungguhnya Qul huwallahu ahad itu 1/3 Al-Quran. 1/3 Al-Quran. Dan baca 2 kali, Nabi kata menyamai 1/2 Al-Quran. Dan bila kamu baca 3 kali, menyamai 3/3 Al-Quran. Maksudnya, kan kita dah tahu, Nabi sebut dah, surah Ikhlas tu kalau baca 3 kali, umpama seluruh Al-Quran. Tuan-puan sekalian, daripada ayat pertama dalam Al-Quran sampai ayat terakhir Al-Quran, daripada wahyu yang pertama, ayat pertama yang Allah turun, sampai wahyu yang ini, kalau siapa yang tanya ini IH Asma Harun, ini memang handshot kita ya, keluaran sendiri. Daripada ayat pertama sampai ayat akhir di dalam Al-Quran, muslimin muslimat, semuanya adalah tentang bagaimana kita nak jadi orang yang ikhlas. Sama ada Allah sampaikan dalam bentuk cerita dalam Al-Quran, bentuk amaran neraka, ataupun bentuk targhib, iaitu saranan, motivasi syurga. Semuanya adalah untuk menjadikan kita orang yang ikhlas. Contoh kan, kita dalam ujian, kita sedih, orang ni khianat pada kita. Kita pun baca Al-Quran, tiba-tiba ada satu cerita tentang bagaimana seorang itu dikhianati. Ataupun kita baca satu ayat tentang besarnya memaafkan. Lalu kita pun kata, ya Allah, aku maafkan kawanku ini. Dan aku ikhlas ya Allah, sama ni aku tolong dia, aku ikhlas kerana-Mu. Dan aku maafkan yang dia sedang khianatku sekarang ni. Nampak tak? Ayat Al-Quran sebenarnya kalau kita baca-baca adalah untuk menjadikan kita orang yang ikhlas. Dan hebatnya surah Al-Ikhlas. Subhanallah, kita baca 3 kali umpama surah Al-Quran. Dan nama surah Al-Ikhlas diberikan Al-Ikhlas kerana surah ini adalah surah Tauhid, surah Akidah, surah yang mana kita menyebut-nyebut tentang Allah pada setiap ayat. Cuba baca surah Al-Falaq, cuba baca surah An-Nas, cuba baca surah-surah yang lain. Ada ayat bukan berkaitan dengan Allah. Bukan berkaitan dengan zat Allah. Tidak berkaitan dengan zat Allah. Baca surah panjang lagi lah. Contoh wasyamsi wa duha, demi matahari, demi wasyamsi wa duha, dan demi waktu duha, contoh kan. Tapi perhatikan surah Al-Ikhlas. Ayat pertama lagi. Qul, katakanlah. Huwallahu ahad. Allah itu esa. Allah itu satu. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah tempat bergantung. Lam yalid, Allah tidak dilahirkan, walam yulad, dan Allah lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu apapun yang menyamainya, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada apa-apa yang menyamainya walaupun satu, tidak ada apa-apa. Keempat-empat ayat surah Al-Ikhlas adalah menceritakan tentang zat Allah. Sebab itu Al-Ikhlas dinamakan surah Akidah, surah Tauhid. Kerana itu kelebihannya sangat luar biasa, sehingga kalau kita baca 3 kali, ia umpama seperti seluruh Al-Quran. Kerana seluruh Al-Quran itu adalah untuk menjadikan kita hamba Allah yang ikhlas. InsyaAllah kita jadi hamba Allah yang ikhlas sungguh-sungguh. Sebab hanya orang ikhlas saja, syaitan tak boleh tipu daya. Sebab itulah syaitan sangat takut kepada orang ikhlas berbanding orang yang kuat ibadah. Berbanding orang kuat ibadah, syaitan paling takut orang ikhlas. Walaupun ibadahnya tak sebanyak orang yang kuat ibadah. Sebab orang yang ikhlas tidak boleh ditipu daya. Orang yang ikhlas sentiasa tenang. Orang yang ikhlas, dia tak kecewa dengan maki hamun, dengan khianat, dengan orang ngumpat pasu dia tahu. Contoh kan, dia dah belanja kawan tu makan. Dia belanja kawan tu makan. Dah lah mahal. Kebetulan nak pergi makan, dia ajak kawan tu. Nak pergi mana pergi makan? Jom makan sama. Kawan tu apa lagi, follow lah. Jomlah makan sama, saya belanja awak hari ni.
Lepas tu pergi belanja. Dalam mahal pula, pergi sikit resepi contohnya lah. Pergi lah mana-mana. Makan, borak, senyum, bla bla bla. Balik daripada tu sampai office, adalah pula yang nampak. Kan, subhanallah. Yang ni pula bercerita pula. Hari ni aku ada orang belanja. Yang tu bercerita pula. Yang tak senang nanti mari jumpa kita. Contohlah mari jumpa kita. Awak tahu tak? Kenapa? Orang yang awak bawa belanja tu, orang yang kau ajak belanja tu, kat belakang kau asyik kutuk kau, tahu tak? Asyik ngumpat. Pagi tadi pun dia mengata kau. Tiba-tiba kau belanja dia makan. Oi, teruji tak hati kita? Teruji ke tak? Kita rasa tak nak tahu. Dia ngumpat apa? Dia ngumpat pasal apa? Pasal kerja kau lah. Adalah banyaklah benda. Sekarang hati kita teruji kan. Siap orang tu pula kata, kalau kau tak percaya aku cari kawan seorang lagi. Seorang lagi pula sokong. Betul. Memang pun. Saya pun tak tahu apa masalah dia pada kau. Gini. Ada saksi pula. Aduh, nak nafi pun payah ni. Apa hati kita masa tu? Kalau tak kuat, tak ikhlas belanja tadi tu kerana harap pahala daripada Allah, apa berlaku? Aku tak halal apa aku belanja tu. Kalau aku tahu aku tak belanja dia. Lepas ni tak ada dah aku nak belanja. Tak sangka. Depan aku elok je masa belanja tadi. Mak Kamai memuji aku, bagus lah apalah. Rupanya belakang macam tu lah. Payah muslimin-muslimat, payah. Sebab itu orang yang ikhlas ni orang paling tenang. Bukan saya kata saya proses tu apa sekarang payah. Saya pun berjuang selalu. Tapi kalau orang yang ikhlas, tak apalah. Tak apa. Saya belanja tadi tu saya buat. Saya bukan harap dia balas. Saya tak apa, tapi okay. Makasih ya bagi tahu. Dan dia pun tak rasa sedih, tak rasa kecewa. Susah muslimin-muslimat. Susah tapi tak mustahil. Beramallah dengan surah Al-Ikhlas. Allahus Samad. Hanya kepada Allah lah tempat kita bergantung. Dah rasa, mesti tak boleh tipu hati tu rasa. Pedih. Sakitnya tu di sini. Tapi Allah tempat bergantung. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada baginya sekutu walaupun satu. Kita pun tahu kata, apa yang aku buat tadi tu, belanja dia makan tu memang totally pada Allah. Tak ada sekutu. Aku belanja makan tadi tu, ya Allah sesungguhnya. Terus bergantung pada Allah ni. Ya Allah, belanja tadi tu semata-mata kerana-Mu. Langsung bukan kerana orang tu. Kalau kerana dia, ya Allah, aku tak ikhlas, ya Allah. Perit, ya Allah. Rupanya dia kutuk-kutuk di belakangku, ya Allah. Engkaulah tempat bergantung. Ya Allah, Engkaulah tempat aku mengadu. Engkaulah tempat aku meluah. Belanja makan tadi walaupun tak sebesar mana. Tapi ya Allah, aku buat tu kerana-Mu. Tak menyekutukan dengan apa pun. Hanya kerana-Mu. Bukan kerana dia. Kalau kerana manusia, aku pasti kecewa. Kalau kerana manusia, aku mengharapkan balasan. Tetapi balasan yang aku harapkan hanya semata-mata kepada-Mu. Perkara ni kita kena latih. Lama-lama biasa kita jadi orang tenang. Subhanallah muslimin muslimat. Seronok kan? Bila kita belajar nama Allah Asmaul Husna, kita tak boleh lari. Jangan siapa-siapa yang Ustazah direct lah kepada nama Allah tu, jelaskan maksud gini. Muslimin muslimat, kitab yang berada bersama dengan saya dan kebanyakan semua kitab-kitab mutabar tentang Asmaul Husna, mesti mereka akan kaitkan dengan surah, dengan ayat Al-Quran. Sebab kita dah belajar minggu lepas, Asmaul Husna terkandung di dalam Al-Quran daripada ayat pertama sampai ayat terakhir. Dan kalau kita baca surah Al-Fatihah sendiri, awal lagi dah mula dengan Asmaul Husna dah. Bismillah, nama Allah yang pertama, Allah. Ar-Rahman, nama Allah kedua. Ar-Rahim, nama Allah ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu, Allah ya hamid. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabbi itu sendiri nama Allah juga. Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, nama Allah lagi. Malik yaumiddin, Malik, Allah ya Malik. Malik yaumiddin, nama Allah lagi. Sebenarnya surah-surah dan juga zikir-zikir semua adalah untaian gabungan daripada nama-nama Allah. Asma'ullahul Husna. Nama-nama Allah yang mulia. Sebab itu tak boleh lagi. Sebab tu hari ni bila kita belajar tentang berkenaan dengan hadis Nabi tentang nama-nama yang utama di antara nama Allah, akhirnya kita jumpa tentang kelebihan surah Al-Ikhlas. Yang mana dua nama yang paling utama sampai Nabi kata, siapa yang meminta kepada Allah dengan menyebut namanya yang paling agung, yang jika dia minta, dia pasti memberi, dan jika dia panjatkan doa kepadanya, dia pasti memakbulkan. Dan dua nama itu terkandung di dalam surah Al-Ikhlas, iaitu
Ahad dan juga As-Samad. Al-Ahad dan juga As-Samad. Keduanya disebut dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus Samad, iaitu Allah lah tempat bergantung. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hampir kita dah sejam setengah. Kita mula dalam 7 suku tadi, dalam sejam setengah alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Selamat hari Jumaat yang barakah. Jangan lupa baca surah. Baca surah apa muslimin muslimat? Baca surah Al-Kahfi, kerana di sana adanya hadis Nabi yang sahih berkenaan dengan surah Al-Kahfi. Antaranya adalah ia merupakan Nabi menyebutkan siapa yang membaca pada hari Jumaat dia membaca surah Al-Kahfi, maka akan diberikan cahaya antara Jumaat ke Jumaat. Dan dalam hadis yang lain Nabi sebut, barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka diberikan cahaya antara dirinya dengan Baitul Atiq. Baitul Atiq adalah Kaabah. Cahaya diberikan antara dia dengan Kaabah. Dan hadis yang pertama tadi, siapa yang baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Sebab itu hari Jumaat sunat baca surah Al-Kahfi. Tak cukup 10 ayat awal sampai ayat akhir. Kena baca lengkap 110 ayat. Kena baca lengkap 110 ayat. Kalau dah biasa sebenarnya sekejap je, tak sampai setengah jam. Memang tak sampai setengah jam, 20 minit habis lah. 20 minit habis. 15 minit pun dah boleh habis. Cubalah baca. Cuba, kalau saya lah, dia jadi, kalau kita buka YouTube, cari surah Al-Kahfi, saya suka ikut Syekh Ismail Nuri. Sebenarnya boleh je siapa-siapa ikut Syekh, siapa-siapa yang suka. Ada yang suka Syekh Mishari Rashid, kan? Syekh kau nak laju sikit, Syekh Al-Ghamidi. Tapi Syekh An-Nuri ni dia macam kena dengan rentak ataupun kita siapa lenggok. Rentak dan juga kelajuan. Tempo tu macam sedang elok je. Sebab bila kita baca, buka YouTube, lepas tu buka Al-Quran ataupun YouTube semata-mata, pun boleh juga yang mana dah ada ayat tu, jadi kita boleh follow. Dia membantu kita untuk semangat untuk habis. Tahu-tahu dah habis sebab terleka dengan indah alunan bacaan tu. Kedua, dia membantu kita baca dengan tepat, takut salah. Macam tu lah. Jadi mana-mana pun boleh. Mana lebih afdal Ustazah, tengok Quran ke tengok tulisan tu sama ke tengok tulisan dalam phone? Jawapannya, lebih afdal tengok Al-Quran. Jadi buat dua-dua. Tapi tak apa, tak ada masalah. Kat pejabat kan, pasang earphone, pasang ni, bacalah sekejap. Nabi sebut akan diberi cahaya antara Jumaat ni ke Jumaat akan datang. Cahaya, maksud cahaya hidayah, petunjuk. Jadi kita ni daripada Jumaat ni sampai Jumaat depan sentiasa dalam petunjuk Allah. Sentiasa dapat cahaya Allah. Sentiasa, siapa yang tak dapat cahaya, bayangkanlah anda duduk di tempat gelap. Dalam rumah blackout. Lepas tu hujung bulan pula. Bulan tak ada, bintang pun tak ada. Blackout pula satu taman. Telefon pun tak ada bateri. Macam mana kita berjalan dalam keadaan gelap gelita? Walaupun rumah tu besar, jadi sesak nafas. Sebab tak nampak apa-apa. Gini, tak payah blackout, tutup mata. Habis ni cuba tutup mata. Cuba jalan. Padahal rumah kita dah biasa dah, mana pintu, mana tangga. Tapi kita akan jadi macam berdebar-debar, bergagal-gagal. Lepas tu boleh jadi kita jatuh tangga. Inilah orang yang hidupnya tak dapat cahaya daripada Allah. Besarnya, perlunya kita cahaya. Kalau tak, kita boleh jatuh, tersalah langkah. Kita akan resah gelisah. Kita akan selalu susah hati, tindakan kita buat salah. Bacalah surah Al-Kahfi. Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, diberikan cahaya antara Jumaat ke Jumaat. InsyaAllah ya. Alhamdulillah. Sama-sama kita tangguhkan kuliah kita dengan subhanallah, kita ada lagi lebih kurang 9,200. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Saya nak ajak. Tapi yang saya peliknya, Ustaz, dekat page kita kenapa tak share-share lagi kuliah ni? Patut dah share. Dia kena share kerap. Dalam minggu ni tak share langsung. Lagi. Kita harap ramai yang hadir besok. Siapa yang berhajat untuk jumpa saya personally, kan, depan-depan, ada Ustazah nak jumpa Ustazah, datanglah untuk satu pertemuan yang indah, bersilaturahim. Pada besok hari kita buat majlis forum perdana. Saya bersama dengan Ustaz Hanafiah Malik. Ustaz Hanafiah Malik, forum perdana saya, Ustaz Encik Suami sebagai moderator, dan saya, tajuknya adalah Mati Hidup Kembali. Bermula jam 9.30 pagi, bertempat di Medan Ilmu Sayyidatina Asma, Bandar Prima Senawang. Jadi cari je Maidin Senawang Negeri 9. Senawang tu keluar exit terus, nampak Maidin. Pergi bangunan belakang sekali, mudah je. Masuk tu pergi shop lot yang belakang sekali, direct dengan DIY. Hujungnya tu ada galeri Ustazah Asma. Jadi dewan tu di sebelah. Adalah 2 pintu
daripada galeri. Di situlah nanti nampak khemah banyak-banyak. Kita pasal khemah penuh, boleh muat 1,000 orang. Jadi boleh datang besok forum perdana start 9.30 pagi yang bertajuk Mati Hidup Kembali. Mati Hidup Kembali. Sebab apa? Kita tahu Ustaz Hanafiah Malik ni aktivis yang sangat aktif buat dakwah pada non-muslim, asnaf fakir miskin, NGO. Beliau adalah cancer survivor. Sebelum ni pernah stage 4. Tak silap saya pernah stage 4 atau stage 3 macam tu lah. Subhanallah. Kemudian pernahlah umpama nak mati tapi Allah bagi hidup kembali. Saya pula akan menjelaskan kehidupan di alam barzah. Mati, hidup kembali. Hidup di mana? Di alam barzah kita akan hidup balik. Mati, tarik nyawa tu hanyalah pintu untuk berpindah alam lain. Di alam barzah tu kita akan hidup kembali. Jadi saya akan merujuk kepada susunan Dr. Zulkifli Al-Bakri berkenaan dengan kehidupan di alam barzah. Jadi berdasarkan hadis yang sahih, dari dalil yang sahih, bagaimana suasana kehidupan di alam barzah tu. Jadi jemput semua esok datang, masya-Allah, dan dengan kita buat live juga. Masya-Allah. Siapa yang datang besok memang ada sale yang sangat istimewa. Bagi yang walk in datang ke galeri Ustazah Asma, walk in datang galeri yang fizikal tu. Sebelah, jangan risau, sebelah boleh jalan kaki je. Shop lot tu sebelah menyebelah. Jadi biasanya kalau orang datang tu memang kita buat sale lah pada program bila bulanan kita buat kuliah begini. Masya-Allah, alhamdulillah, sayang semua. Sayang kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama hari Jumaat yang barakah, kita tangguhkan dengan tasbih kafarat dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Subhanallah, alhamdulillah. Ada yang tulis dekat TikTok ni, Ustazah, moga Ustazah panjang umur, moga Ustazah sihat. Saya pun minta perkara yang sama. Saya minta ya Allah panjangkanlah umur dalam sihat, dalam berkat ya Allah. Sebab cita-cita impian tu banyak sangat. Bukan impian untuk peribadi. Saya dah tak ada impian peribadi. Nak target tu, nak target ni, nak beli tu, nak beli ni tu. Normal lah, ada kita nak beli barang tu normal. Tapi target peribadi tu, cuma saya ada banyak target untuk Islam, untuk ummah. Selalu kadang tengah-tengah plan kan. Contoh tengah-tengah duk bincang pasal Hijrah Islamic International School. Ataupun pasal ternakan, pasal pertanian. So, kita buat macam-macam. Kita ada lebih kurang dalam 15 anak syarikat. Orang kenal saya sebagai pendakwah. Tapi saya juga CEO kepada 15 syarikat. Oh, dahsyat kan. Sindian Berhad dalam ni. Lepas tu yang selebihnya enterprise. Sindian Berhad dalam 6-7 Sindian Berhad. Ada lagi dalam proses. Itu bahagian. Anak syarikat dalam 11. Sorry. Itu bahagian yang banyak. Jadi bila meeting ni, projek tu projek ni, perikanan ada, peternakan memang dah buat. Perikanan pun dah start. Pertanian dah start juga. Kan? Lepas tu travel. Lepas tu apa kita panggil, penerbitan, publication, galeri itu sendiri. Kan? Lepas tu nak buka sekolah. Bila rancang-rancang tu kan, ya Allah, mesti terlintas, ya Allah panjangkanlah umurku dalam berkat. Supaya tercapai nak buat ni. Dah selesai semua kau nak mati. Maksudnya, nak mati, bukan nak kata mati tu puas hati ya. Maksudnya, ya Allah biarlah selesai dulu. Soalannya begitulah. Tapi saya yakin, kalaupun saya mati, ada orang akan teruskan. Tapi foundation ni, biarlah sempat. Soalannya nak Allah panjang umur ni, biar sempat benda-benda ni. Ada berapa perancangan ni. Tapi ada yang saya doakan Ustazah umur panjang supaya boleh terus memberi ilmu kepada kami. InsyaAllah. Itu pun doa yang sangat bagus, sangat baik. Orang alim sangat ramai. Pasal memberi ilmu, ceramah, saya tak risau. Sebab, bukan tak risau apa. Sebab ramai lagi orang lebih alim, orang lebih baik, lebih bagus. Jadi, kita macam patah tumbuh, hilang berganti yang macam tu. Tapi kalau dalam bab berkaitan dengan kerja buat yang kami buat sekarang, itu yang saya kata, ya Allah, biarlah sempat, ya Allah, janganlah matikan sebelum selesai ni. Dah selesai, dah set up elok, kalaupun masa tu Allah ambil, insya-Allah lah ramai boleh teruskan. Orang yang lebih baik boleh teruskan. Macam tu. Subhanallah. Allahu Akbar. Ya, subhanallah, alhamdulillah. Okey. Ada yang tanya, memang boleh beli online. Saya ni boleh nampak ya. Siapa yang FT bergerak. Ini memang
printed, memang khas untuk Ustazah. Ini produk kita EH ni, Asma Harun. Saya pun pakai tudung Asma Harun, EH. Ya, Asma Harun. Samalah jubah pun memang daripada Asma Harun. Ada banyak pilihan jubah, ada banyak pilihan baju kurung, ada banyak pilihan blouse. Kain skirt pun banyak pilihan cantik-cantik. Telekung lebih daripada 10 pilihan. Lepas tu ramai juga orang dah mula jadikan produk daripada Asma Harun sebagai satu hadiah ataupun untuk diri sendiri. Jadi ada banyak lagi produk. Anda boleh pergi ke galeri UAH. Kalau website galeriuah.com, Shopee Galeri Ustazah Asma Harun official, carilah. Sebab ada banyak orang buat nama atas nama saya. Dia jual, tak tahu saya dia jual apa, tapi dia buat nama Galeri Ustazah Asma Harun. Jadi cari yang betul-betul official ya. Ataupun boleh direct ke page rasmi kita, Galeri Ustazah Asma Harun. Jadi daripada hujung rambut ke hujung rambut. Ni yang saya pakai ni. Samalah inner ni untuk tutup aurat bahagian bawah leher ni, dagu ni. Tangan stoken daripada tudung sampai ke bawah. Kita ada tudung yang owning. Siapa yang nak belajar pakai tudung macam saya ni, tak semestinya labuh macam yang saya pakai. Tuan-puan boleh je pakai yang size S. Size S ni dia sedang elok, tutup bahagian bahu, tutup juga dada. Belakang pun sama labuh dengan depan dan belakang. Elok lah. Sebab ada tudung depan labuh, belakang tak tutup. Bukan kata tak ni bimbang tak sempurna. Sebab kadang bila belakang tak tutup, nampak bentuk belakang kita ni. Kadang berbekas tali pakaian dalam. Jadi eloklah tudung kita labuh juga ke belakang. Macam tu. Jadi kalau orang tanya Ustazah mana paling bagus, cuba cover. Kalau baju kita longgar dan besar, dia dah cover bahagian punggung, pinggul. Tapi kalau baju kita pun melekat, elok tudung labuh lah daripada pinggul, punggung tu. Sebab berjalan tu dia boleh jadi bentuk, boleh bentuk badan tu bila angin datang. Jadi kurang-kurangnya kalau labuh, dia ada protection lagi lah. Kalau angin datang tu ada 2 lapis. Faham maksud saya? InsyaAllah kalian semua dah bagus, dah baik. Kalian semua dah tutup aurat dengan sempurna. Nak pakai seluar tak ada masalah. Zaman sekarang dah jadi kebiasaan. Walaupun saya sendiri tak pakai seluar, saya tak benarkan juga anak perempuan saya pakai seluar. Boleh pakai, tapi biarlah seluar tu betul-betul longgar. Betul-betul longgar. Dan kalau boleh baju blouse ataupun baju t-shirt tu biarlah labuh bawah daripada pinggul. Sebab kalau pakai seluar, baju pula atas daripada punggung ataupun pinggul tetap berbentuk walaupun seluar itu longgar. Confirm. Sebab design seluar dia jahit dekat tengah bawah ni, automatik bahagian tu terbentuk, melekat. Dan kalau pakai baju tutup, jangan ngam-ngam. Minta maaf ya, banyak pula syarat. Ada orang dia pakai baju t-shirt, dia dah tutup punggung dia, tapi ngam-ngam je bawah. Bila berjalan, peha tu akan nampak bentuk, melekat juga. Kurang-kurangnya labuh sikit dekat dengan lutut, blouse tu. Ataupun atas lutut sejengkal pun insyaAllah dah okey. Sebab bahagian atas tu, gini, kaki kita bawah, dia macam ni kan. Kaki kita bawah tu dia jauh sikit jarak, tak terbentuk sangat. Tapi bahagian atas ni kan rapat. Ke ada orang peha dia macam ni? Tak ada, kaki dia macam ni. Kan macam ni peha kita. Betul tak ni? Kan bersambung atas tu. Jadi kita kan jalan macam ni kan. Ginilah. Gini. Jadi atas ni melekat. So, kalau boleh kita pakai bawah ni sikit. Sebab bahagian atas ni memang cenderung melekat dan berbentuk. Kalau labuh sikit atas ada lutut, bawah lutut lagi bagus, kurang sikit lah melekatnya. Macam tu lah ya. Islam bukan nak susahkan kita, Islam nak jaga. Sebab kita special. Macam kalau beli barang lah, benda yang dalam cermin tu special. Boleh tengok, tak boleh nak sentuh. Kan, tak boleh nak suka hati, nak try. Jadi orang ni, orang perempuan ni, lelaki bukan try dengan sentuh je, try dengan mata. Nampak, tengok. Jadi kita bimbang kita keluar tu dapat dosa banyak. Kita rasa kita tak ada buat dosa apa, tak ada ngumpat orang. Rupanya dosa lelaki-lelaki mata-mata yang tak sepatutnya kita tunjuk aurat kita. Rupanya keluar 8 jam duduk kutip dosa. Na'udzubillah min zalik. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya pakaian muslim kanak-kanak. Ada. Kami jual pakaian muslim kanak-kanak. Memang ada.
Ada baju kurung kanak-kanak, comel-comel. Design yang moden, design terkini. Baju kurung jangan bayangkan gini, memang tak ada yang straight baju kurung tu. Baju kurung yang moden, baju kain sedap, kain best, cantik, jubah. Memang cantik. Serius. InsyaAllah. Puji diri sendiri.